Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP, insya-Allah. Saya meminta para pelajar tahun 5 untuk membuka buku Aqidah, buku teks kafar Aqidah tahun 5 pada muka surat 56. Pada muka surat 56. Baik, pada muka surat 56 ni tajuk Al-Khiyanah ataupun khianat. Iaitu kita masih lagi dalam membicarakan tentang sifat-sifat mustahil pada Rasul. Sifat yang tidak layak, yang tidak patut ada pada Rasul. Al-khiyanah adalah lawan bagi sifat al-amanah. Rasul wajib bersifat al-amanah. Mustahil, mana akal kita tidak boleh menerima sama sekali bahawa Rasul itu bersifat al-khiyanah. Baik, apa maksud al-khiyanat ataupun al-khiyanah? Mustahil para Rasul itu bersifat khianat, iaitu khianat atau pecah amanah, mana tidak bertanggungjawab melaksanakan tugasan yang diberikan. Itu mustahil pada Rasul, sifat yang sedemikian. Wajib Rasul itu bersifat al-amanah, melaksanakan tanggungjawab dan tugasan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutuskan Rasul yang bersifat khianat, mengerjakan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu perkara yang mustahil. Untuk Allah Subhanahu wa taala melantik atau memilih di kalangan Rasul itu seorang yang bersifat khianat, mana tidak melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan, mengerjakan maksiat ataupun mengerjakan dosa lagi, dan melanggar perintah Allah. Banyak perkara-perkara yang diperintahkan Allah tidak dilaksanakan. Sudah tentu itu satu perkara yang mustahil ke atas Rasul. Karena Rasul, selain daripada ianya bersifat khianah, selain daripada ianya tidak bersifat al-khianat, maknanya tidak bertanggungjawab, pecah amanah, Rasul adalah seorang yang maksum. Ini kena ada dalam pemikiran kita, dalam keimanan kita dengan Allah. Yang memilih di kalangan Rasul itu ialah Rasul adalah bersifat maksum. Ini tidak sama sekali melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga disebut dalam kitab ini, khianat adalah sifat orang munafik dan bukan sifat orang mukmin. Orang munafik, dan antara ciri-ciri munafik yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa munafik ni? Munafik ni orang yang pura-pura iman mereka. Tidak sungguh-sungguh iman mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ciri-cirinya, di antara ialah sifat khianat. Maknanya mungkir janji, tidak amanah dengan tugas yang mereka diamanahkan untuk melakukannya. Jadi mustahil pada diri Rasul, ataupun nabi-nabi itu memiliki sifat-sifat munafik, mana pura-pura keimanan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempatnya, para Rasul wajib bersifat al-amanah. Ini kepercayaan dalam semua tindakan, dalam semua perbuatan dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi yang lainnya adalah ia merupakan amanah, iaitu kepercayaan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab itu iman para rasul dan nabi-nabi ini tidak berkurangan, Dia sentiasa bertambah. Dia sentiasa bertambah. Iman para rasul dan nabi-nabi sentiasa bertambah, semakin bertambah dan semakin bertambah. Kerana apa? Kerana ketaatan mereka, amanah mereka dengan tugasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu juga kita sebagai seorang pelajar, kita juga kena bersifat amanah. Bukan Rasul saja bersifat amanah, kita juga kena bersifat amanah. Amanah dengan tugasan yang diberikan oleh guru-guru kepada kita.
kita kena laksanakan tugasan yang diberikan oleh guru-guru kepada kita. Kalau kita tidak melakukannya, artinya kita tidak amanah dengan diri kita. Kita tidak amanah dengan guru-guru kita. Dan jika kita turut tidak amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sifat tidak amanah ini, al-khiyanah, artinya mungkin ada pada diri kita bila mana kita tidak melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Maknanya itu bukan sifat orang yang salih ataupun salihah. Baik, umatnya akan percaya dan terbuka hati menerima segala ajarannya. Jika sekiranya para rasul itu bersifat al-amanah, maknanya kepercayaan, dia melaksanakan segala apa tugasan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, insya-Allah mana umatnya, pengikutnya akan percaya kerana dia benar-benar seorang yang amanah. Barulah dia akan dijadikan sebagai contoh ataupun tauladan untuk diikuti. Baik, yang seterusnya, kesan daripada itu tidak akan timbul kekeliruan dan kesesatan dalam kalangan umatnya. Bila mana ajaran yang disampaikan oleh para rasul itu dalam keadaan yang amanah, mana dia tidak khianat di atas tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti tidak berlaku kesesatan ataupun kekeliruan dalam ajaran yang dibawanya ke atas umatnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menggelar umat yang ada di zaman Nabi SAW sebagai kuntum khairu ummah. Mereka adalah sebaik-baik ummah, sebaik-baik manusia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan banyak manusia, banyak umat manusia ketika itu. Tapi umat yang menjadi pengikut kepada Rasulullah SAW, para sahabat, Allah Ta'ala menggelarkan mereka sebagai umat yang terbaik di kalangan manusia. Kenapa? Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan amanah, melaksanakan segala apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak khianat, tidak pecah amanah, tidak melaksanakan tugasnya, mustahil pada Rasul. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat al-khiyanah, iaitu khianat, tetapi bersifat al-amanah, iaitu kepercayaan. Itulah keimanan yang sepatutnya ada pada diri kita, bahawa Rasul itu wajib bersifat dengan al-amanah, mustahil Rasul itu bersifat khianat, iaitu tidak melaksanakan tugasnya khianat. Baik, itulah kefahaman yang perlu ada di atas sifat mustahil pada Rasul tersebut. Saya meminta para pelajar untuk membuat nota dalam buku kamu di atas sifat al-khiyanah ini, sifat mustahil pada Rasul. InsyaAllah sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.